Kau nak ke mana? Gopeng suka lah. Apa lo mau? Apa pun boleh lah. Mencau. Baca! Lu mesti ingat, ini kawasan Melayu. Kalau ada banyak orang Melayu sokong, baru kita boleh menang. Kita tahu. Kita dapat tahu, diorang sekarang semua sudah masuk AP. Hei! Cami! Mana di sana? Kita tunggu sebentar. Balas! Hei, pengkhianat! Kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan yang besar-besar. Tembak! Henti! Jangan pergi! Bahaya! Ya Allah! Mak dah tinggal mati. Aku nak minta bela. Kami orang-orang kulit tidak akan menyerah diri. Biar kami mati di sini. Bukit Kepong menjadi tanah kubur kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ghairul Nizam bin Kamarudin, dari kelas DEE nombor kad matrik 09 DEE 20F2012. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Iqbal Fidaus bin Kasikin. Saya daripada kelas DE 2A. Nombor matrik saya 09 DE 20F2008. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azli bin Arman, bernombor matrikan 09 DE 20F 2007 dan saya daripada kelas DE 2A. Okey, selamat sejahtera. Nama saya Eswan Alagir Ramu. Nombor pendaftaran saya 09 DEE 20F 2002. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang filem Bukit Kepong dan sinopsis. Balai Polis Bukit Kepong terletak lebih kurang 37 batu dari Bandar Muar. Hanya dapat dihubungi dengan bot melalui jalan sungai. Balai Polis ini mempunyai kekuatan anggota seramai 18 orang dan dibantu oleh 5 orang polis auxiliary. Tarikh 23 Februari 1950 merupakan hari kedua Tahun Baru Cina. Jadi pengganas komunis telah merancang untuk menyerang Balai Polis Bukit Kepong. Ini dilakukan bertujuan untuk menaikkan semula semangat mereka yang sudah luntur akibat kekalahan demi kekalahan yang mereka alami dalam pertempuran. Mereka mensasarkan Balai Polis Bukit Kepong kerana menyangka akan memperolehi kemenangan yang mudah. Serangan terhadap Balai Polis Bukit Kepong telah dilakukan pada awal pagi. Pengganas komunis yang dianggarkan seramai 180 orang telah mengepung dan melancarkan serangan terhadap balai. Pengganas komunis yang semakin tertekan telah menggunakan taktik kotor dengan membunuh wanita-wanita serta kanak-kanak. Pantang ajal sebelum maut. Itulah kata-kata azimat yang telah dilaungkan oleh Sarjan Jamil, Ketua Balai Polis, kepada semua anggota bagi menaikkan semangat mereka. Sewaktu bertahan di dalam kubu, Sarjan Jamil cuba mengenal pasti anggota-anggotanya yang terkorban. Dengan tak semena-mena, peluru musuh berjaya sampai di sasaran dan Sarjan Jamil rebah di kubu. Pihak polis telah berjuang habis-habisan demi mempertahankan balai serta keluarga. Isteri-isteri turut mengangkat senjata, berganding bahu membalas serangan musuh. Namun satu persatu anggota polis gugur di tempat kejadian. Jadi pengganas komunis akhirnya berjaya masuk dan melontarkan bom-bom tangan di sekitar balai. Anggota polis yang cedera semakin lemah. Dalam kesusahan, mereka berjaya keluar dari kubu dan bergerak perlahan-lahan bimbang dikesan musuh. Akhir sekali, pertempuran ini telah mengorbankan 25 nyawa, terdiri daripada 14 orang anggota polis, 5 orang anggota auxiliary, 2 orang isteri, 2 orang kanak-kanak serta 2 orang kampung, manakala 4 orang anggota telah mendapat cedera parah. Pengganas komunis telah membakar balai, barek polis serta anggota-anggota polis yang terkorban. Itu saja. Hari ini saya akan membuat pembentangan pasal Bukit Kepong. Sinopsis. Okey.
Let's go. Pihak Inggeris mengisytiharkan darurat ke seluruh tanah Melayu pada Jun 1948 akibat daripada ancaman pengganas komunis. Otman yang baru berusia 19 tahun dan berasal dari kampung Kelari di Kulim, Kedah berminat menjadi polis walaupun dilarang oleh ibunya. Setelah menamatkan latihan selama 6 bulan di pusat latihan polis Kuala Lumpur, Otman berkahwin dengan Lima. Selepas itu, dia memulakan perkhidmatan di Pago Muar Johor. Beberapa bulan kemudian, Otman ditukarkan ke rumah Pasung Bukit Kepong. Lima yang sedang hamil terpaksa dihantar balik ke kampung. Pada ketika itu, ancaman pengganas komunisme Bukit Kepong dan kawasan sekitarnya semakin hebat. Pada subuh 23 Februari 1950, 180 orang pengganas komunis menyerang rumah Pasung Bukit Kepong yang hanya dipertahankan oleh 18 anggota polis. Pasukan polis diketuai oleh Sarjan Zamil Muhammad Shah. Walaupun bilangan anggota polis sangat kecil, tetapi mereka berjuang dengan berani. Akhirnya, 4 orang anggota polis yang terselamat termasuk seorang anggota polis tambahan. Otman turut terselamat tetapi mengalami kecederaan di lutut kiri dan tangan kiri. Setelah menerima rawatan selama 4 minggu di Hospital Muar, Otman dibenarkan bercuti. Dia segera balik ke kampung. Isterinya yang baru melahirkan anak lelaki mengalami tekanan jiwa apabila mendapat berita kononnya Otman telah meninggal dunia. Otman meletakkan jawatan apabila keadaan isterinya semakin teruk sehingga dihantar ke hospital bahagia di Ipoh. Kaki kiri Otman pula terpaksa dipotong kerana kecederaannya tidak dapat dipulihkan. Bagi permulaan, kejadian Bukit Kepong adalah pertempuran bersenjata dan bersejarah yang berlaku pada 23 Februari 1950 antara pihak polis dan Parti Komunis Malaya sebelum kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 hingga 1963. Pertempuran ini berlaku di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepong. Di Bukit Kepong, balai polis yang diperbuat dari kayu ini terletak di tebing Sungai Muar, sekitar 15 km dari Bandar Muar Johor, Malaysia. Kejadian ini bermula sebelum subuh apabila pihak komunis melancarkan serangan gerila ke balai polis air berair dengan retik. Dalam pertumpahan darah di mana penyerang membunuh hampir ke semua pegawai polis yang bertugas di situ. Pihak komunis hendak menjadikan contoh dari serangan itu tentang apa yang akan terjadi kepada mereka yang menentang perjuangan komunis. Apabila mereka memulakan pengepungan, pihak penyerang percaya bahawa mereka akan dapat mengalahkan polis dan mengawal balai polis tersebut dalam tempoh yang singkat. Ini disebabkan beberapa faktor yang menyebelahi mereka. Nombor 1, kelebihan senjata dan jumlah keanggotaan. Kedua, keanggotaan balai polis yang terbaik. Di samping itu, balai polis Bukit Kepong terletak di selekor Sungai Muar. Setelah perkampungan kecil yang terpencil dengan sekitar 20 buah rumah dan kedai menjelang awal 1990, air merupakan tumpuan pergerakan pihak komunis di situ. Ketika itu, balai polis itu diketuai oleh Ketua Polis Balai KPP, Sarjan Ray Dempsey, yang pernah berkhidmat di Palestin. Ketika serangan ke atas polis tersebut, beliau telah lama ditukarkan dan jawatannya diambil alih oleh Sarjan Zamil Muhammad Shah. Kemungkinannya perkara tersebut diketahui oleh penyerang komunis. Selain itu, terdapat pelatun campuran 15 orang polis, tugas am dan konstabel polis Mary, pemimpin Sarjan Sambil sendiri. Ketika itu, pasukan ini turut diperkukuhkan oleh 3 konstabel polis khas dan 4 polis tambahan bagi tugas mengawal dan lain-lain, yang dijadikan 22 orang anggota kesemuanya. 13 isteri dan anak-anak anggota tinggal di berek kelamin di sesebuah ataupun di sebelah belakang bagi. Sistem perhubungan sukar adalah sebab utama penempatan pasukan polis di situ. Malah pengangkutan utama ke Bukit Kepong adalah dengan menaiki bot menyusuri Sungai Muar. Selain itu, bagi perkembangan, diteruskan dengan gambaran awal kesenggaraan hidup penduduk di Tanah Melayu pada zaman darurat.
Di sini, pengarang turut memaparkan pekan ketelkulim di Kedah. Pengarang mengembangkan ceritanya dengan memasukkan watak utama dalam cerita ini, Othman Yusuf. Cerita terus berkembang dan memaparkan Othman yang memohon untuk menjadi anggota polis walaupun mendapat bantahan ibunya. Kemudian diteruskan dengan majlis pertunangan antara Othman dan Lima dan meneruskan kehidupannya sebagai pelatih polis yang selepas habis berkursus sebagai polis. Kemudian Othman dan istrinya berhijrah ke Pagu, Johor. Assalamualaikum dan sejahtera. Saya Adli bin Arman. Saya akan memulakan penceritaan saya. Kami memilih untuk satu novel iaitu novel Bukit Kepong. Saya mengambil bahagian untuk menceritakan atau review untuk plot perumitan, klimaks dan peleraian. Saya memulakan dengan perumitan dahulu. Dimulakan dengan satu konflik keganasan yang berlaku dengan pihak komunis ketika itu merampas wang, barang kemas dan barang-barang penumpang. Ketika itu penumpang tersebut sedang dalam perjalanan pulang ke Pagu. Selepas saja pihak komunis ini merampas barang-barang mereka, pihak komunis ini meminta semua penumpang agar berbogel untuk bertujuan mereka ingin membakar mereka tersebut dan bas tersebut. Seterusnya saya akan berceritakan untuk klimaks di mana berlakunya satu peristiwa serangan daripada pihak penganas ataupun pihak komunis terhadap rumah pangsung terletak di Bukit Kepong. Seramai 18 anggota polis ketika itu mempertahankan rumah pangsung tersebut daripada serangan pihak komunis seramai 180 orang. Dan serangan tersebut berlaku kerana pihak komunis ini ingin menawan tempat tersebut dan serta balai polis di Bukit Kepong. Seterusnya, untuk peleraian, pihak polis dan warga Bukit Kemuning mengalami kegagalan selepas sahaja daripada serangan yang dilakukan. Kompleks polis di Bukit Kepong musnah dan banyak daripada kegagalan tersebut anggota polis terkorban. Kegagalan itu dianggap satu ataupun sebagai kegagalan dalam kemenangan kerana pihak komunis ataupun penganas terpaksa berhempas pelas untuk mengalahkan mereka. Seterusnya terdapat juga penganas komunis yang cedera dan terkorban daripada serangan yang dilakukan oleh pihak polis. Cerita ini diakhiri dengan kisah kesengsaraan Othman Yusuf yang ketika itu hidup melarat kerana mengalami kecacatan di kaki kirinya sebagai akibat terkena akan tembakan sewaktu menentang penganas komunis di kampung Bukit Kepong. Beliau juga dirawat di hospital sebelum dibenarkan pulang ke kampungnya. Kakinya tercedera dan terpaksa dipotong. Dan beliau juga meletakkan jawatan daripada sebagai ahli pasukan polis dan menjadi seorang penoreh. Isterinya juga iaitu Limah juga dihantar ke hostel bahagia untuk dirawat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Iqmal Firdaus bin Kasikin dan saya akan menerangkan tentang watak dan perwatakan tentang watak sampingan. Jadi watak sampingan yang saya ambil adalah Lima. Jadi siapakah Lima? Apakah peranan Lima dalam filem Bukit Kepong ini? Adakah Lima ini memainkan watak sampingan yang memberi impak ataupun memberi pengajaran kepada penonton? Jadi saya akan terangkan siapakah itu Lima. Jadi siapakah Lima? Siapakah Lima? Adakah anda kenal siapakah Lima dalam filem Bukit Kepong? Jadi Lima merupakan isteri kepada Othman. Jadi Lima merupakan anak kepada Lebay Karim dan Mak Jah. Dia berpindah ke Pagu kerana mengikut suaminya yang bertugas di sana. Jadi perwatakan Limah dalam novel ini ialah seorang yang penyabar. Jadi saya akan terangkan selepas ini. Jadi
Limah juga bersabar apabila ditinggalkan suami kerana dipanggil untuk bertugas dengan segera. Jadi di sini kita boleh lihat Limah adalah seorang isteri yang taat. Selain itu, Limah juga seorang isteri yang patuh kepada suaminya. Baiklah, jadi seterusnya saya akan terangkan tentang perwatakan Limah. Jadi apakah sifat Limah dalam filem Bukit Kepong ini. Jadi untuk perwatakan yang pertama adalah Limah merupakan anak kepada Mak Jah dan Lebay Karim yang saya telah terangkan tadi. Limah merupakan isteri kepada Othman Yusof, iaitu watak utama dalam filem Bukit Kepong ini, dan memiliki seorang anak lelaki hasil daripada perkahwinannya. Jadi Limah ini adalah seorang yang taat kepada suami. Contohnya apabila Limah sanggup mengikut suaminya yang bertugas di Paguh Johor dan meminta izin suaminya sebelum keluar dari rumah. Jadi ini menunjukkan Limah seorang isteri yang taat pada perintah suaminya. Seterusnya, Limah juga seorang yang pandai mengaji. Buktinya apabila Limah mengajar anak-anak polis di Berek itu mengaji ketika tinggal di Paguh. Jadi Limah ini seorang yang baik hati yang mampu mengajar anak-anak di Berek polis itu tanpa mengenakan apa-apa cas, dan Limah adalah seorang yang ikhlas juga kerana dia telah ikhlas mengajar anak-anak polis di Berek itu mengaji dengan percuma. Seterusnya, Limah juga seorang yang penyayang. Contohnya, Limah menjadi sedih dan menangis tidak berhenti-henti apabila mengetahui tentang berita kematian suaminya. Jadi itu saja watak perwatakan tentang Limah yang merupakan watak sampingan daripada filem Bukit Kepong ini. Watak utama memainkan peranan penting dalam menghidupkan cerita sesebuah novel. Watak utama dalam novel Bukit Kepong ialah Othman Yusof. Dia merupakan anak sulung Mak Pia dan Pak Yusof. Dia dilahirkan dan dibesarkan di kampung Keladi Kulit, Kedah. Dia bersekolah hingga darjah 3 sebelum menjadi polis. Dia berkahwin dengan Limah yang ketika itu berusia 18 tahun. Perwatakan Othman digambarkan sebagai seorang yang cekal dan tabah. Othman menghadiri tugas polis secara senyap-senyap supaya tidak diketahui oleh ibunya. Selain itu, Othman seorang yang penyayang. Othman menyayangi isterinya Limah dan sanggup berulang alik untuk melawat ketika Limah dirawat di hospital. Dia juga seorang yang tegas dan berani. Othman berani menghadapkan dengan musuh dalam pertahanan kedaulatan tanah air. Di samping itu, Othman merupakan seorang yang berdisiplin. Hal ini dapat dibuktikan apabila Othman dapat menyesuaikan diri dengan peraturan dan disiplin pasukan polis walaupun hanya sebulan menjalani latihannya. Jadi kita sudah sampai ke peringkat yang terakhir, iaitu pengajaran. Apa yang kita dapat perolehi daripada filem Bukit Kepong ini. Jadi pengajaran yang kami dapat daripada filem Bukit Kepong ini adalah yang pertama, kita mestilah mempunyai semangat juang yang tinggi dan keberanian yang tinggi melawan pendatang, iaitu komunis yang kita boleh lihat dalam filem Bukit Kepong ini. Anggota polis serta warga Bukit Kepong seperti contoh Limah yang membantu suaminya melawan komunis ketika balai polis mereka diserang oleh komunis. Mereka bermati-matian bertempur walaupun terpaksa berdepan dengan bilangan musuh iaitu komunis yang berlipat kali ganda banyaknya jumlah daripada mereka. Jadi seterusnya, pengajaran yang kedua adalah kita haruslah bersifat setia kawan. Keserasian yang wujud antara mereka, antara pegawai-pegawai polis, antara rakyat di kawasan balai polis itu telah menyebabkan mereka berganding bahu dan dapat berjaya melawan komunis. Malah pihak komunis juga gagal memperoleh kemenangan mutlak kerana banyak juga antara peganas komunis tersebut yang tercedera dan terkorban. Jadi keserasian setia kawan mereka menyebabkan mereka dapat berganding bahu dan dapat mengalahkan komunis walaupun jumlah mereka sedikit. Seterusnya, pengajaran yang terakhir adalah kita mestilah bersiap sedia berkorban dari segala jenis aspek demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan negara maupun kesejahteraan tempat sendiri. Sebagai contoh, Othman Yusof iaitu watak utama dalam filem Bukit Kepong ini. Beliau seorang yang berani, yang gagah perkasa melawan komunis walaupun komunis
merupakan satu pihak yang kejam, yang zalim terhadap mereka. Jadi Othman Yusof sanggup meninggalkan kampung halamannya dan berhijrah ke Pagoh dan seterusnya ke Bukit Kepong demi berkhidmat untuk negara. Di sini kita boleh lihat Othman Yusof, iaitu watak utama dalam filem Bukit Kepong ini. Beliau menjalankan tugas sebagai polis dengan amat bertanggungjawab dan berani melawan komunis walaupun beliau sedar tidak ada apa ganjaran yang dapat mahupun gaji yang besar ataupun harta yang banyak, tetapi dengan adanya sifat patriotik, sifat nasionalisme yang tinggi dalam diri Othman Yusof, jadi beliau dapat mengalahkan komunis walaupun diri beliau tercedera akibat serangan daripada komunis. Jadi kita rakyat Malaysia pada hari ini hendaklah mencontohi sikap-sikap pelakon iaitu Othman Yusof dan rakan-rakannya yang berjuang melawan komunis supaya negara kita tidak lagi dijajah oleh komunis walaupun dari segi ekonomi ataupun daripada segi digital, iaitu jajahan minda daripada filem-filem ataupun aplikasi TikTok ataupun Instagram. Jadi di sini sahajalah review filem daripada kumpulan kami tentang filem Bukit Kepong. Jadi sekian, terima kasih kerana menonton.